Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama dengan saya pengacara anda, Adriana Adnan. Dan hari ini topik yang akan kita bincangkan adalah mengenai pedih ulu hati. Mungkin ramai yang pernah dengar mengenai pedih ulu hati, tapi masih ada yang kurang mengerti mengenai pedih ulu hati ini. Tapi kita nak tahu apa sebenarnya yang dirasai oleh pesakit-pesakit yang mengalami pedih ulu hati dan juga antara treatment ataupun rawatan yang mungkin mereka boleh lakukan apabila merasai pedih ulu hati ini. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dulu bingkisan yang telah kami sediakan mengenai pedih ulu hati. Pedih ulu hati ini adalah satu sakit yang kita rasa dekat bawah dada tu, dekat pangkal hati tu. Kiranya macam rasa sendawa angin, macam sebu dekat situ. Rasa memang macam ada perasaan macam orang kata, kenapa dalam perut macam ni rasa kan? Memang tak selesa sangatlah. Kita akan rasa nak batuk kita akan rasa sakit tekak lah pada kalau kita kena pedih ulu hati ni. Saya pernah juga mengalami sakit pedih ulu hati ni. Dia macam dekat jantung macam berdenyut-denyut lah. Kita akan rasa sakit selepas tunduk, berbaring dan selepas makan lah dekat bahagian dada. Kalau saya nak melegakan penyakit ulu hati ni, pengambilan yang perlu saya ambilkan, amalkan air masak tu, lepas tu sapu minyak angin dan biar dikeluarkan sendawa tu lah. Saya akan pergi berjumpa dengan doktor untuk mengambil ubat-ubat yang bersesuaian untuk penyakit pedih ulu hati. Biasa saya akan kurangkan pengambilan makanan berminyak dengan pedas dan juga saya akan banyak minum air sejuk lah. Bila saya minum air sejuk tu saya rasa lega sikit. Elakkan tabiat makan secara berlebihan dan last sekali berhenti merokok lah. Baiklah, itulah dia sedikit sebanyak mengenai pedih ulu hati. Dan untuk membincangkan lebih mendalam mengenai penyakit ini, kita bawakan yang pakar, iaitu Dr. Navindran Sidambran, pakar bedah am Columbia Asia Hospital Setapak. Hello, Doktor. Hai. Sihat? Sihat. Thanks, Arina. Okey. Jadi untuk membincangkan mengenai pedih ulu hati ini, sebelum tu mungkin bagi mereka yang tak tahu ataupun ada yang tahu, tapi doktor mungkin boleh kongsikan mengenai anatomi organ yang terbabit dan juga apa yang berlaku di dalam badan kita bila seseorang makan sebelum kita pergi ke pedih ulu hati itu. Okey, so secara amnya, pedih ulu hati ialah GERD atau gastroesophageal reflux disease, okey? Di mana kandungan-kandungan dalam perut atau usus kecil reflux balik ke dalam esophagus. Okey, dari segi anatomi, it's actually a foregut, kita panggil foregut. Alright, foregut ialah esophagus masuk ke dalam perut dan usus kecil. Itu organ-organ dalam foregut kita. Okey, ada beberapa dari segi anatomi, ada beberapa bahagian yang penting. Dia akan sejenis injap semula jadi di bahagian ulu hati. Okey, dua cruise fibers dan muscle-muscle yang akan sebabkan sekiranya lepas kita makan dan hadam ke dalam perut tu, so injap semula jadi itu akan tutup. So tak ada berlakunya reflux. Okey. Okey. Itu dari segi anatomi. And apa yang akan berlaku? So bila kita makan, makanan tu akan turun dalam esophagus dan akan ada relaxation. Otot-otot akan relax dan akan masuk ke dalam perut untuk penghadaman. Itu dari segi anatomi dia. Anatominya apabila kita makan sesuatu ataupun proseslah bila kita makan. Tapi mungkin ramai yang telah mengetahui mengenai penyakit ulu hati ini, tapi masih ada persepsi ataupun orang-orang dekat luar sana yang masih keliru. Ini pedih ulu hati ke ataupun penyakit-penyakit lain? Jadi mungkin doktor boleh jelaskan. Okey, actually satu soalan yang baik. Pedih ulu hati ni actually adalah satu gejala simptom yang boleh mimik banyak masalah-masalah lain. Contoh utama ialah serangan jantung. Myocardial infarction pun boleh dapat sakit ulu hati. Penyakit-penyakit seperti pancreatitis, batu dalam pudi hempedu, cholecystitis, itu pun batu boleh karang, batu karang dalam pudi hempedu pun boleh mimik pedih ulu hati. So therefore kita mesti siasat dan dapat history dan examination yang baik, baru kita boleh diagnose sebagai pedih ulu hati. Pedih ulu hati. Yes. Tak boleh sebarang-sebarang je nak cakap, oh ni mungkin pedih ulu hati ataupun ni sakit jantung dan sebagainya. Kan? Yeah, Kena
satu pemeriksaan baru kita boleh dapat satu diagnosis yang betul. Ya, tapi siapa ataupun golongan-golongan yang macam mana yang terdedah kepada penyakit ulu hati ni? Okey, maksud golongan tu maksud faktor risiko. Faktor risiko ialah sakit-sakit lebih umur 50 tahun. Okey. Obesity. Okey, salah satu faktor yang penting. Then you have benda-benda lifestyle macam merokok, minum alkohol. Okey, dan ada beberapa jenis ubat yang kita gunakan, aspirin ataupun non-steroidal anti-inflammatory drugs pun boleh sebabkan sakit-sakit macam pedih ulu hati ini. Okey, tapi tadi macam doktor cakap bila sakit pedih ulu hati dia mimik kepada penyakit-penyakit yang lain kan. Yes. Tapi tak ada ke slightly difference antara setiap satu tu? Yes, memang ada simptom yang definitely ada perbezaan daripada segi simptom dan pemeriksaan. So simptom-simptom yang paling ketara ialah typical pain ialah yang sakit belakang sternum ni, belakang ulu hati. Pedih terutamanya lepas makan. 20 minit 30 minit lepas pemakanan. Oh, dia instant terus. Ya, terus akan ada, dan ada kaitan dengan jenis makanan dan sebagainya. So kita mesti dapat satu simptomatologi yang betul, baru kita boleh dapat diagnosis yang betul. Okey, jadi simptom-simptomnya antaranya itulah rasa pedih. Selain itu ada. Okey, itu typical symptoms ialah rasa pedih, heartburn. Okey, ada yang jenis lain satu yang atypical. Maksud dia bukan something very subtle. Contohnya batuk. Ada sakit-sakit dada, ada perasaan macam ada satu benda sangkut dekat atas ini. Alright. Perubahan suara dan ada masalah dengan dental caries pun boleh jadi masalah dengan GERD, tapi itu atypical. Selalunya 70-80% pasien datang dengan masalah yang heartburn yang ini. Okey, faham. Baiklah, kita nak bincangkan banyak lagi dengan doktor mengenai pedih ulu hati ni, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Hello Doktor dan membincangkan topik pedih ulu hati, dan bersama dengan saya adalah Dr. Navindran Sidambran, pakar bedah am, dan tadi kita ada bincangkan apa yang terjadi bila kita makan dan apa antara punca-punca ataupun simptom-simptom yang kita rasakan. Cumanya mungkin ada antara mereka yang simptom tu rasa kadang-kadang, sekali-sekala. Adakah itu boleh ditentukan sebagai pedih ulu hati? Kadang-kadang ada, lepas tu hilang lama, ada balik. Ya, ada. Maksud dia pedih ulu hati ni ada satu jenis spektrum di mana simptomnya sangat sekejap. Dan dengan akan hilang dalam masa 10 minit, 15 minit macam tu. So itu dikategorikan sebagai mild symptoms. Dan ada yang berlarutan, berpanjangan sehingga ada sakit tak lalu makan dan benda-benda macam simptom yang lebih teruk. Dan selalunya simptom yang moderate dan teruk tu yang kita kena investigate, kena pastikan apa masalah dia sebenar. So tak semestinya 5-10 minutes, masih boleh jadi masalah lain, tapi ada kemungkinan pedih ulu hati juga. Dan punca-punca berlakunya pedih ulu hati ni apa, doktor? Okey, punca boleh bagi kepada 3 secara amnya. Alright, satu ialah kelonggaran injap semula jadi itu. Okey, maksud dia tak dapat nak tutup dan prevent reflux tu berlaku. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah dysmotility, pergerakan esophagus dengan perut, bahagian perut tu yang tidak seragam. So dia tak dapat nak turunkan bahagian-bahagian makanan. Alright, dan lagi satu ialah delayed gastric emptying. Yang pemakanan tu lambat bergerak daripada perut dalam usus kecil. So itu pun boleh sebabkan reflux yang ke dalam esophagus itu. Secara amnya. Yes. Kita nak tengok bingkisan yang telah kita sediakan. Ada selebriti yang akan kita interview ni. Doktor, so I nak tanya sebab I pun pernah experience benda ni. Adakah cara pemakanan dan juga pengambilan pemakanan adalah salah satu faktor kenapa kita ada masalah pedih ulu hati? Jawab, jangan tak jawab. Okey, ya, soalan tadi. Okey, soalan ni ialah faktor makanan. Alright. Makanan ni
macam yang cakap, dia secara individual. Ada sakit yang rasa makanan ni okey, tapi ada yang tak okey. Okey, tapi selalunya sakit-sakit pemakanan yang berminyak dan goreng-goreng ni yang sebabkan delayed gastric emptying. So dia punya penghadaman lemak-lemak ni yang lebih lambat sebabkan berlakunya punca-punca reflux ni. Lagi satu punca ialah makanan yang kuantiti juga yang besar yang sebabkan delayed gastric emptying dan sebabkan masalah-masalah reflux macam ni. Okey, kalau makan terlalu banyak pun boleh menjadi salah satu faktornya. That's why satu faktor, untuk nak kurangkan benda ni adalah lifestyle modification. Nanti mungkin lepas ni kita akan berbincang lebih lagi. Yes. Okey. Dan mungkin ramai yang menganggap penyakit ni hanya berlaku untuk di kalangan orang-orang dewasa, warga emas. Tetapi bagi kanak-kanak pula ada tak, doktor? Yes, actually bahagian pediatrics pun memang ada masalah GERD ni. Secara amnya pediatrics kita bahagikan kepada dua. Neonate mungkin 1 sampai 3 tahun dan dia yang lebih besar sikit, okey, kanak-kanak 3 tahun dan ke atas. So bahagian untuk kanak-kanak yang kecil, neonates, mungkin dia simptom dia sangat subtle, susah nak pick up sebab dia tak dapat nak complain. Dia pun tak tahu, confused apa benda. Benda macam muntah, dia tak dapat nak weight gain yang tak betul, yang tak bagus. Maksud dia tak dapat penambahan berat badan yang bagus. Pun boleh jadi satu gejala. Tapi dalam kategori kanak-kanak ni kita mesti rule out benda-benda lain. Maksud dia masalah dengan usus, pyloric stenosis atau benda macam tu. So perlu ada lagi banyak investigation kenapa kanak-kanak yang ni tak dapat maksud dia masalah-masalah lain selain daripada GERD sebelum kita label kanak-kanak ni GERD. Okay. So kanak-kanak yang lebih besar maybe dia boleh beritahu simptom dengan lebih bagus, so kita boleh dapat diagnosis dengan lebih senang berbanding yang kecil. Kiranya simptom untuk kanak-kanak dan dewasa tu lebih kurang sama? Lebih kurang sama, yes. Lebih kurang sama. Tapi, if you see kanak-kanak, dia tak ada tabiat-tabiat macam merokok and things like that. So, lebih more straightforward macam tu. Okey. Dan adakah untuk kanak-kanak juga penyebabnya ataupun puncanya disebabkan injap mereka kurang yes, bergerak? Memang. That means injap belum mature dengan bagus lagi. So daripada kanak-kanak 1 hingga 3 tahun tu, kita boleh lihat daripada bukti-bukti tu maturity injap tu makin bagus lepas dia punya usia dia meningkat. Okey. So incidence dia akan menurun lepas usia dia meningkat. And kadang-kadang kita susah nak betul-betul pinpoint apa masalah sebenar sebab kanak-kanak ni kita tak buat investigation yang invasif, maksudnya scope ataupun any scans, benda-benda macam tu. Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga kesan-kesan yang dialami oleh pesakit GERD dan macam mana dia boleh mengganggu aktiviti harian mereka. Okey. Salah satu masalah besar GERD ni ialah reflux esophagitis, di mana mukosa esophagus tu tercedera dan sebabkan sakit dan also kekurangan kurang selera makan dan macam tu. Itu memang komplain nombor 1 yang kita hadapi. Dan bila dia dah berlarutan sikit, masih boleh jadi pendarahan. Okay? Some ulcers causing a little bit of bleeding. Ulcers di dalam perut? Yes, dekat ulu hati tu esophagus. Okey, dan komplikasi yang paling kita takutilah things like Barrett esophagus. Maksud dia perubahan mukosa dan boleh meningkatkan risiko kanser esophagus. Itu yang ekstrim yang kita nak cuba elakkan yang sini. Okey. Dan mungkin selain itu dari segi rutin harian mereka apa yang berbeza? Dari segi rutin, actually kalau kita nak maksud dia rancangan, you kena plan your day dengan bagus. Maksud dia breakfast, kita punya pemakanan, kita punya berapa banyak yang kita makan, so rancangan kena bagus. So jangan miss meals macam tu, you know. Kalau kita busy sangat bekerja dan tak dapat nak makan dengan disiplin lah. So that's the things that kita mesti fikir bila you ada
gejala-gejala macam GERD ni. Supaya boleh kawal So kita boleh kawal ini. simptoms ni. Dan juga doktor, macam bagi mungkin wanita dekat luar sana yang kita tahu nak kelihatan cantik dan mungkin mereka memilih untuk memakai korset ataupun baju yang lebih ketat, adakah itu akan menyebabkan pedih ulu hati, gejala-gejala pedih ulu hati juga? Actually tak ada. Actually sakit-sakit yang pakai ini pun sekiranya tak begitu ketat, still tak ada masalah yang besar. Sebab kita punya body dengan bahagian abdomen ni masih ada ruang dan dia memang ada otot-otot yang support dia. So tak semestinya you dapat masalah-masalah GERD yang ni. Baiklah doktor, banyak lagi kita nak bincangkan dengan doktor selepas ini dan kita akan bersama dengan selebriti jemputan kita juga. Kalau anda nak tahu siapa, kena tunggu selepas ini, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Hello Doktor, masih membincangkan topik pedih ulu hati dan bersama dengan kita masih lagi Dr. Navindran dan juga tetamu jemputan kita, artis jemputan yang saya beritahu sebentar tadi, iaitu Tom. Assalamualaikum Tom. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tom sihat? Sihat. Tom, apa khabar? Kiranya mungkin boleh share perkembangan terkini Tom sekarang. Okey, perkembangan terkini sekarang, Tom sekarang tengah busy dengan rancangan Family Duo, competition tu dengan suami Tom. So memang busy gila lah. So apa pun, thank you Hello Doktor sudi panggil Tom hari ni. Yes, dan Tom juga congratulations dah hamil 6 bulan. 6 bulan ya. Dan mungkin dengan sibuk dengan aktiviti ataupun dengan kerja dengan Family Duo, terus dengan hamil lagi, ada tak mengalami mungkin simptom-simptom yang macam kita bincangkan tadi dengan doktor, pedih ulu hati? Okey, actually sebenarnya Tom pun sebelum dipanggil dengan Hello Doktor ni untuk topik ni, Tom memang tengah cari solution macam mana nak hilangkan Tom punya pedih ulu hati lah. Sebab sebelum ni actually Tom memang ada sakit pedih ulu hati, tapi bila pregnant ni jadi macam triple. So memang sebelum ni pun pernah pregnant, tapi dia tak seteruk yang kali ni. Tak tahulah, mungkin sebab faktor usia ke apa, so Tom pun tak tahu. Tapi dulu masa Tom belum tak pregnant, bila kena pedih ulu hati, Tom nak buat macam aktiviti, Tom suka surfing. So kalau macam tiba-tiba benda tu jadi, time kita tengah nak surfing, so benda tu akan kita jadi potong lah, tak boleh nak buat apa. So sekarang yang buat Tom jadi macam susah bila pregnant ni, dia macam memang mengganggu kehidupan harian Tom. Tom terpaksa bergantung dengan ubat kena ada sentiasa kat rumah. Kalau tak, Tom tak boleh buat apa. Kadang-kadang sampai tahap yang stres dah. Stres, makanan pernah sampai Tom baring keluar balik daripada hidung, mulut. Ya, betul tak doktor kan benda tu kan? Selalu jadi ya. Doktor mungkin boleh komen mengenai simptom-simptom dan juga adakah memang wanita hamil lebih cenderung untuk mengalami penyakit pedih ulu hati sebegini? Yes, actually Tom masa mengandung ada beberapa faktor lah yang sebabkan lebih higher chance nak dapat GERD ni kan. Satu faktor anatomy. Memang ada baby dalam perut tu. So dia akan menekan usus-usus dan especially punya perut bahagian atas tu, dan sebabkan faktor pressure daripada ulu hati. Itu satu. Lagi satu ialah bila mengandung, you punya tahap estrogen dan progesteron, you punya hormon-hormon mengandung tu tinggi. Sebabkan otot-otot tu dia relax sikit bahagian yang panggil ulu hati. That's why lebih banyak ramai wanita yang actually hadapi masalah pedih ulu hati ni masa mengandung. Memang sangat common benda ni. Tapi sehingga yang kalau makanan keluar daripada apa tadi Tom cakap, daripada dia macam mulut sendiri. Dia macam benda ni selalu jadi bila Tom lepas makan, kita pula pregnant makan banyak kan. So bila kita macam nak baring, selalunya kalau kita makan banyak pun kita tak terus baring kan, tapi yang ni kita memang kena ambil masa lama berjam untuk kita dapat baring. Kadang-kadang Tom dah mengantuk sangat untuk tidur dalam keadaan duduk. Sebab bila Tom tidur, tengah tidur bila kita dah terlena, tiba-tiba dia macam kita lemas. Makanan tu dia keluar balik. Tahu dekat hidung, mulut dia macam
kita jadi macam muntah semula ya. So terpaksa macam relax, tidur sampai tengah-tengah malam terbangun balik. Waktu tu dah okey sikit. Ya. Okey. Dan sampai sekarang masih lagi mengalami. Masih macam tadi pun baru lepas makan. Tengah jadi ni. Dia tengah jadi macam terbakar dekat kita punya ulu hati ni. Okey. Oh, simptom dia agak teruk ya doktor? Ya, tapi macam Tom sendiri cakap makan berlebihan. Ya, betul makan. Tu satu advice tu ialah saya small misalnya makan saya pregnant makan banyak doktor, tak boleh nak kontrol. Tapi itulah bila macam Tom lebih kurangkan makan, kadang-kadang kita nak tidur Tom jadi takut nak makan dulu. Kadang-kadang Tom pernah tidur dalam keadaan perut kosong sebab Tom bila terlalu teruk, Tom akan muntahkan sendiri. Terpaksa Tom muntahkan sendiri. Kadang-kadang ubat yang Tom makan pun tak berjalan juga. Tom terpaksa muntahkan sendiri, korek and then keluarkan and then dia lega. Supaya boleh tidur. So Tom kadang-kadang macam tidur dalam keadaan lapar, perut kosong kan. So macam terpaksa kalau tak nanti saya nak rehat. Tapi doktor memang adakah memang ini satu benda yang biasa untuk pesakit mengeluarkan makanan sendiri? I think dia mungkin sebab masa terlalu tak boleh nafas. Memang itu salah satu simptom dengan tekanan dengan ni satu. Dan ada kemungkinan dia sebelum ni pun ada masalah-masalah lain tu kita pun tak berapa pasti. Alright, so tapi makanan tu dia mana rasa macam stuck kat sini. Dia tak turun-turun. Dia stuck je. Okey. So I think maybe lepas ni kita boleh apa yang boleh dilakukan. Apa makanan yang boleh kita boleh beri dan macam mana tabiat yang kita most of the time kita punya lifestyle. Okey, dan doktor macam apa yang kita ada dengar daripada Tom, tapi kalau kita ada sendiri penyakit itu dan kita tak mendapatkan rawatan dengan segera, membiarkannya sahaja, apa komplikasi yang mungkin akan terjadi? I think macam soalan lebih kurang soalan macam tadi. Kesan-kesan jangka masa panjang ialah if Barrett's esophagus, esophagitis, benda-benda yang sebabkan radang bahagian esophagus yang teruk. Satu daripada masalah utama ialah loss of quality of life. So kita tak dapat nak bekerja dengan bagus, tak dapat terpaksa MC, terpaksa this one, bergantung kepada ubat contohnya dan so tak dapat solution yang bagus. Itu daripada pandangan quality of life. Lagi satu ialah masalah patologi yang sekiranya dah ada perubahan mukosa tu boleh menjadikan faktor risiko untuk dapatkan cancer esophagus. Okay. So that's itu why yang kita paling extreme, extreme. So kita kena, that's why perlu perhatian. Kita beri perhatian dan cuba dapatkan rawatan awal. Okey, tapi doktor macam mana biasanya doktor diagnose penyakit pedi ulu hati ni? Okey. Langkah pertama bila pesakit datang, kita perlu macam Ann cakap tadi, history taking, examination yang bagus, pastikan kita rule out masalah-masalah lain, masalah paru-paru, masalah pundi hempedu, masalah hati, semua tu kita pastikan tak ada bukan masalah yang itu. Alright, then langkah pertama kita buat satu OGDS, endoskopi. Kita kena pastikan, so endoskopi lah masuk pemeriksaan secara kamera, pastikan diagnosis. Betul. Okey, kita tengok esophagus, tengok dia punya dekat ulu hati, pangkal ulu hati, ada ulcer, ada perubahan apa-apa daripada segi mukosa. Dan ke dalam perut, pastikan dia bukan masalah ulcer perut ataupun ketubuhan bahagian perut. And clearkan lagi satu masalah utama ialah jangkitan H. pylori. Pastikan bukan jangkitan yang itu. Baru kita boleh. Dan lagi satu masalah yang kita kena pastikan ialah anatomi dia. Tak ada kelonggaran ulu hati. Maksudnya hiatal hernia. Itu yang lagi satu masalah yang boleh sebabkan masalah GERD ni berlaku. Yes. Dan lepas dapat at least endoskopi, kita boleh mulakan dengan ubat PPI, proton pump inhibitor atau potassium channel blockers untuk dalam masa 6 hingga 8 minggu, kadang-kadang sampai 12 minggu pun boleh. Bergantung pada gejala dan simptoms. Okey, dan lagi satu yang kita kena titik beratkan ialah lifestyle changes. Perubahan lifestyle macam kadar pemakanan, exercise, kurangkan berat badan dan
faktor-faktor macam merokok kena kurang. Kau boleh berhenti teruslah. Berhenti terus kalau ada penyakit pedih hulu hati ni. Yes. Okey doktor, sebenarnya kita ada laporan khas yang telah kita sediakan mengenai pembedahan reflux acid. Apa kata kita sama-sama saksikan? Pesakit ini mempunyai masalah acid reflux, naik ke dada dan dia ada heartburn, selalu panas dada. Skop menunjukkan ulu hati longgar. Saya Dr. Aznan Syuhaili, pakar bedah arm, pakar bedah laparoskopik, pakar bedah bagi rawatan GERD dan juga rawatan obesiti. Okey, proses pembedahan anti-reflux bermula dengan masuk kamera. Okey, sebab pembedahan ini dijalankan secara laparoskopik, so jadi kita masuk port, okey, untuk masukkan kamera dan alat pembedahan. Kemudian saya akan buat dissection di tempat ulu hati longgar. Okey, selepas buat dissection ataupun kita panggil pemotongan tu, saya akan tarik salur makan iaitu esophagus ke bawah. Okey, dia mempunyai 4 step. Satu dia panggil elongation of the esophagus, tarik esophagus tu turun ke bawah. Yang kedua, saya akan tutup ulu hati longgar ataupun dia panggil closing of the crural defect. Okey. Step yang ketiga, saya akan jahit membentuk angle of his. Bermakna saya akan ambil perut tu, bentuk balik angle yang asal. Dan step yang terakhir iaitu membuat valve baru, iaitu fundus wrap. Iaitu saya akan jahit, bawa fundus of the stomach tu, part of the sebahagian daripada perut tu, saya jahit di otot keras itu untuk membentuk valve. Itu teknik saya anterior door 180 darjah. Sebenarnya risiko pembedahan anti-reflux ni sangat kecil dan minima kerana ia dijalankan secara minimally invasive, iaitu pembedahan secara laparoskopik ataupun kita panggil keyhole operation, di mana hanya ada tebukan kecil, so pesakit mendapat luka yang kecil saja. Penyembuhan selepas pembedahan anti-reflux sangat cepat. Okey, luka yang kecil, kurang sakit, kurang jangkitan kuman, tak ada lagi pembedahan luka besar seperti zaman dulu. Biasanya pesakit saya dapat balik rumah sehari selepas pembedahan. Bagi pesakit yang ada simptom GERD, okey, ataupun yang dah didiagnos ada GERD, iaitu telah menjalani pemeriksaan endoskopi, jangan takut, cari dan jumpa pakar GERD. Teknologi sekarang dah canggih. Jadi kalau you rawat cepat, dapat mengelakkan risiko-risiko GERD, iaitu yang saya selalu tak nak sebut, GERD boleh menyebabkan kanser. Itu dia laporan khas mengenai pembedahan reflux acid. Jadi doktor, golongan ataupun individu-individu yang bagaimana yang perlu menjalani pembedahan ataupun yang tak perlu menjalani pembedahan? Okey, so individu yang ada pedih ulu hati GERD dengan kelonggaran ulu hati atau hiatal hernia ada option untuk membuat pembedahan. Okey, selalunya first line kita punya keadaan rawatan ialah medical, iaitu dengan ubat and lifestyle modification, kurangkan berat badan. Alright, sekiranya simptom masih berlarutan, okey, dan baru kita perlu ada perbincangan dengan pesakit untuk surgical options, di mana you perlukan pembedahan. Okey, pembedahan, mana-mana pembedahan pun ada risiko, so perlu ada counselling dengan family dan dengan patient, apakah kesan-kesan sampingan, dan selepas pembedahan apa cara-cara pemakanan yang perlu dipatuhi and lifestyle yang perlu kita so secara in summary, patient tu yang
yang field medical therapy yang tak respon dengan ubat. Medical dengan ubat. Dan ada kelonggaran ulu hati. Dan kita offer option untuk pembedahan. Okey, dan macam Tom sendiri, setakat ini macam mana Tom melegakan rasa pedih ulu hati tu? Okey, macam Tom memang bergantung dengan ubat. Tom sentiasa kena ada ubat kapur tu. Sentiasa bawa ke mana-mana sebab dia akan jadi bila-bila masa. Kadang-kadang lepas makan, kadang-kadang lepas makan lambat-lambat sikit pun dia datang. Kadang-kadang macam... Masa nyanyi ada tak tiba-tiba? Ada, memang ada. Tapi dia rasa macam sebu kan, kita nak nyanyi pun susah. Tapi selalunya memang jadi waktu time-time penting lah dia akan jadi. Ya, so Tom memang bergantung pada ubat. Ubat memang sentiasa kena ada. Tapi Tom memang kalau boleh nak cari ubat yang boleh sembuh, bukan untuk meredakan sementara, kalau boleh lah, kalau ada. Dan kiranya ada tak doktor peluang untuk mereka ataupun pesakit-pesakit macam ni pulih seperti sedia kala ataupun untuk sembuh lah daripada pedih ulu hati ni? Yes, memang ada result yang bagus. Sekiranya semua aspek dibuat dengan bagus. Maksudnya daripada segi ubat compliance dengan bagus and lifestyle changes, pengurangan berat badan. Tapi dari Tom punya perspektif, pregnancy mungkin susah sedikit. So normally simptom-simptom tu akan settle after pregnancy. So kita kena support dengan dari segi 2-3 aspek yang lain lah. And even lepas pembedahan pun ada satu peluang yang bagus untuk sembuh daripada GERD. Yes. Dan possibility untuk dia kembali lagi tu kuranglah, jarang. Sentiasa ada tapi kecil. Kecil. So actually pesakit-pesakit tu perlu continue gaya hidup yang sihat. Dari segi eating, pemakanan and also lifestyle. Tapi doktor, kadang-kadang saya minum macam air ais kosong pun, saya boleh kena. Saya lebih kena minum air yang macam ada susu. Saya sebenarnya tak suka minum air yang ada susu. Tapi disebabkan sakit saya yang teruk masa pregnant ni, saya kena minum air yang bersusu, teh yang bersusu, teh ais kosong pun tak boleh. Sirap ke apa semua tak boleh, akan jadi. Kenapa tu, doktor? Dia terbakar kat dalam ni. Okey, actually tak ada bukti yang tunjukkan yang satu lebih bagus daripada yang lebih. Dia kena personalize, lebih bergantung pada individu. So ada yang pesakit yang cakap, okey, I minum ataupun macam Tom minum ni, okey, rasa lebih bagus. Ada pesakit yang opposite. So, to me, advice ialah dapat satu diary yang bagus. So, okey, makanan-makanan yang akan sebabkan masalah ni, kita cuba eliminate, kurangkan. Maksudnya Tom kena take note lah. Hari ni makan ni, tak boleh. Okey, dah, jangan makan benda ni lagi. Macam tu. At least, control macam tu, dan kita tengok apa, dan also timing lah. Timing. Makanan sebelum 2-3 hours sebelum tidur, jangan makan sebelum nak tidur makan dan susah. Betul. Okey, baiklah, kita nak berhenti rehat seketika. Kita boleh sambung borak panjang lagi. Saya tahu Tom ada banyak lagi soalan yang nak tanya tu. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Hello Doktor dan membincangkan topik pedih ulu hati. Masih lagi bersama dengan Dr. Navindran dan juga selebriti jemputan kita, Tom, yang juga sekarang ni tengah hamil 6 bulan dan mengalami simptom-simptom ataupun penyakit pedih ulu hati. Okey, Doktor, mungkin boleh kongsikanlah kepada penonton-penonton yang sedang menonton ini tips ataupun langkah yang perlu mereka ambil jika mereka mengesan yang, saya adalah penyakit pedih ulu hati ni. Macam mana, doktor? Okey, langkah pertama kita perlu dapatkan at least konsultasi dengan at least general practitioner atau pakar untuk pastikan yang masalah ni betul-betul pedih ulu hati. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa ini ada langkah-langkah yang lain lah. Pastikan simptom tu adalah pedih ulu hati dululah. Bukan masalah lain. So, okey, dan langkah kedua dari segi pemakanan. Okey, so makanan yang kuantiti yang sederhana
Alright, makanan yang seimbang, yang sihat, kuantiti sederhana and makan lebih kerap. That means smaller quantities, lebih kerap. Maybe you can break down to 5-6 kali berbanding dengan 3 meal yang besar. Besar sekaligus. Yes, okey, itu satu. Lagi satu ialah pengurangan berat badan. That means you mesti ada some form of exercise 3 hingga 4 kali seminggu, kurangkan berat badan memang akan membantu simptom-simptom gejala GERD ini. Alright, then masalah seperti sleep hygiene yang betul. You dapatkan tidur cukupi and 2 hingga 3 jam sebelum tidur tu mesti dah habis dinner ya. Alright. Okey, benda-benda langkah-langkah macam ni perlu kita ambil untuk kurangkan risiko, kurangkan gejala juga. Okey, dan macam Tom sendiri, perubahan gaya hidup yang Tom lakukanlah setakat ini bila dah tahu okey, ada penyakit pedi ulu hati ini dan semakin teruk apabila sedang hamil. Apa yang Tom lakukan untuk membahagikan waktu dengan makan dan juga tiba-tiba ada simptom ulu hati dan sekarang ni tengah busy dengan family duo, macam mana? Ataupun macam yang doktor cakap lah, kurangkan makan kan. Macam kita pregnant ni macam nak makan je kan. So memang kurangkan makan. Nak tidur tu kalau boleh nak elakkan tak makan. Tapi kita nak makan juga, makan sikit-sikit lah. So kurangkan minum air. And then nak buat apa aktiviti pun semua, makanan tu banyak kena kurangkan lah. Kalau tak memang tak akan kena attack time-time yang tu, so banyak kontrol lah. Kurang minum air yang macam mana? Air yang manis lah. Bukan air manis, air putih pun. Air putih pun? Ya, air putih pun. Kenapa tu? Dia bila minum, tak tahulah ni sebab I pregnant kan, jadi macam ni kan. Kadang-kadang ada alahan-alahan pregnant tu kan. Macam I, macam Tom, air putih, air yang tak ada susu, air apa-apa yang macam teh ke, air sirap ke, I tak boleh minum. Kalau minum, dia akan jadi. Tapi kita minum juga air putih, kena minum juga air putih, tapi dalam kuantiti yang sikit lah. Terlalu dahaga sangat, terpaksa buat air yang ada susu untuk minum ayam. Okey, dia jadi lebih suka dengan minum air yang bersusu. Ya, sebab bila minum air yang tak ada susu, I lagi rasa macam lagi cepat I kena terbakar dekat I punya ni kan, kena heartburn tu. Okey, adakah ini sebab dia punya macam orang kalau hamil ada rasa alahan teringin nak minum air bersusu atau ini ada kena mengena dengan pedi ulu hati? I think maybe sikit sebanyak dua-dua pun ada. Kan mungkin kan? Memang ada masalah dengan pregnancy, boleh sebabkan masalah reflux ni. Dan tapi mungkin sikit sebanyak you pun dah tahu macam mana nak kawal, nak control dan this one. So I think you're doing a good job. Yes. Okey, doktor. Dan mungkin perubahan gaya hidup lah yang mungkin orang dekat luar sana boleh ambil untuk lebih sihat dari penyakit ini dan juga untuk mendapat impak yang positif lah. Yes. Selain tu, actually few things kita boleh buat ialah faktor macam rokok dan alkohol pun kita kena kurangkan kalau boleh. Tak mengambil langsung lah. Alright. Then faktor-faktor lain seperti stres, you dapat kawal dengan bagus, dengan good lifestyle tu memang akan kurangkan simptom-simptom GERD juga. Okey, baiklah. Dan mungkin terakhir dari Tom, tips ataupun nasihat Tom kepada mungkin ada peminat-peminat Tom yang tengah menonton yang juga hamil ataupun tak hamil pun tapi mengalami penyakit pedi ulu hati yang agak teruk simptom-simptomnya. Apa yang Tom boleh katakan kepada mereka? Okey, macam Tom pun tak tahu macam nak settle ke masalah Tom. Cuma untuk ibu-ibu yang sekarang tengah pregnant, yang tengah ada ulu hati sakit kan, macam Tom pun selalu share dekat dalam social media yang Tom sakit ulu hati sebelum dipanggil hello doktor ni, memang tak ada share benda ni. So semua pun memang mengalami benda yang sama. So Tom faham
apa yang semua rasa. So kita kena bersabarlah. Mungkin ni pembawaan ada hikmah, nanti kita pun nak dapat baby nanti kan, tak lama lagi. So kita hadap je lah, apa-apa kalau boleh macam doktor cakap, jaga pemakanan kita semua kena jaga pemakanan. Ya, lifestyle mungkin boleh kita. buat exercise sikit-sikit. Ya, betul-betul. So banyak-banyak sabar, kita dengar apa doktor cakap, kita jaga pemakanan kita, insya-Allah. Mana tahu. Okey. Thank you ya doktor. Dan sebelum tu Tom, pesanan kepada peminat-peminat lah yang menonton Tom dan juga suami setiap minggu di Family Duo. Ya, okey. Minggu ni nak masuk minggu keempat. So please semua yang support Tom, jangan lupa vote Tom. And thank you banyak-banyak yang dah vote Tom, yang support Tom. Okey, korang boleh subscribe Tonton Up and then boleh vote Tom and Fuad Rahman dekat Family Duo. Boleh undi 50. Setiap undian anda tu amat appreciate sangat. Thank you. Betul. Support kita orang, okey? Untuk baby sekali. Ya, untuk baby sekali. Okey, terima kasih banyak Tom atas kesudian hari ini dan juga thank you so much kepada Dr. Navindran Sidambram atas perkongsian hari ini mengenai penyakit pedih ulu hati. Mungkin sebelum ni kita lihat penyakit pedih ulu hati ini sebagai satu penyakit yang normal ataupun kurang memberi impak, tapi sebenarnya lebih daripada itu dan kita perlu berjaga-jaga dan menjaga gaya hidup kita supaya kita dapat mengelakkan perkara-perkara yang kita tidak mahu berlaku. Baiklah, itu sahaja dalam Hello Doktor episod kali ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Adrana Adnan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.